السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadis yang berikutnya ialah hadis wa an Mutarrif bin Abdullah ibnu Syikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Akhrajahu al-khamsah ila Ibnu Majah wa sahhahu Ibnu Hibban. Daripada Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, daripada bapaknya, yakni bapa Mutarrif, yakni Abdullah bin Ibnu Syikhir, katanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat, sedang bersalat. Fa'il mudhari', dia sedang bersalat, dia lihat, yakni dia menceritakan. Wa fi sadrihi, pada dadanya, azizun, ada mendidih, azizun ka azizil mirjal minal buka, mendidih, bunyi mendidih seperti mendidihnya air yang ada di dalam cerek ataupun bekas masak air itu. Dia dengar a sound from the chest of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Didengar like a bubbling of a pot from weeping. Macam bunyi apa? Kita dimasak ayam, dia bunyi air menggelegak tu ataupun air mendidih tu. Kata Mutarrif, dia riwayatkan hadis ni daripada bapaknya Abdullah ibnu Syikhir. Dia kata dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dada Nabi tu dengar macam bunyi menggelegak air. Sebab apa? Minal buka, disebabkan tangisan. Disebabkan tangisan. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah. Khamsah ni dia kata 5, diriwayatkan oleh 5 kecuali Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. 5 ni siapa? 5 ni kecuali Ibnu Majah, iaitu mula dengan Imam Ahmad lah, ambil Imam Ahmad, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, kemudian yang termasuk yang lain lagi, artinya semuanya meriwayatkan hadis ini kecuali Ibnu Majah. Apa maksud hadis ni? Hadis ni, kenapa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bawa hadis ni ke sini? Ni bukan kan, sedangkan ada lagi selepas ni dia akan bincangkan bab berhubung dengan khusyuk di dalam solat. Tapi sekarang ni kita sedang bincangkan bab tentang solat, syurut solat, syarat-syarat solat. Kenapa dia bawa hadis ni?
Dia bawa hadis ni, tujuan dia bawa hadis ni nak cerita bahawasanya jika satu orang itu menangis di dalam salat tidak membatalkan salat, dengan syarat dia memang menangis kerana takutkan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia buat-buat menangis, kok dia jadi tu imam ke, nak buat style sikit, macam menangis, buat teresok-esok menangis, batal solatnya. Kalau dia sengaja dan solat, dia buat batuk kat kawan dia apa, kawan dia lalu, sengaja bagi isyarat supaya kawan tu nak ambil apa kata, duduk tengah solat, batal solat dia. Namun kalau dia terbatuk, memang terbatuk betul, tanpa dia dapat kawal diri dia, tidak membatalkan solat. Demikianlah apabila dia menangis tadi, dia dengar ayat Quran, dia khusyuk, lalu dia menangis. Dia bukan sengaja nak keluarkan suara, nak bagi orang dengar macam dia menangis. Memang dia tanpa kawalannya, tapi hanya semata-mata kerana khusyuk dia. Maka di sisi jumhur para ulama tidak membatalkan salatnya. Tetapi jika dia menangis kerana urusan dunia, dapat berita yang menyedihkan, dia pun solat. Masa solat teringat berita tu dan dia menangis. Bukan sekadar mengeluarkan air mata, tetapi mengeluarkan suara. Dan tangisannya itu bukan kerana takutkan Allah, tapi tangisannya itu kerana hal dunia yang dia teringat sebelum solat tadi, maka batal solatnya. Di kalangan para ulama, mereka meluaskan perbahasan hadis ini supaya memasuki perkara-perkara yang lain, yang mana jika berlaku tangisan atau suara, keluar suara tanpa sengaja dan yang sengaja. Contoh tanpa sengaja tadi, macam saya sebut batuk, ataupun dia sakit sangat, tiba-tiba sampai terbunyi, sakit dia ketika dia sedang salat, maka jika itu luar daripada kawalannya, bukan sengaja dia buat, tidak membatalkan salatnya. Ini adalah konten fiqh yang hendak dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kerana hadis ini dibawa sebab mempunyai kaitan dengan masalah ini. Cumanya daripada hadis ni kita dapati beberapa hal, iaitu hal yang menunjukkan Nabi SAW baginda menangis di dalam solat. Maksudnya baginda khusyuk di dalam solat. Dan ada fadilat khusyuk dan menangis ni di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW menyebut ainan la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Satu apa? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Satu lagi, ainun tahrus fi sabilillah, mata yang berjaga pada jalan Allah, yang duduk di sempadan tu, yang jaga tentera tu, mata tu
pahala dia besar, tak disentuh neraka, sebab menjaga sempadan, menjaga keselamatan ataupun mereka yang berjihad pada jalan Allah. Yang pertama ialah mata yang menangis kerana takutkan Allah. Nabi ini ialah kekasih Allah, semua kita tahu. Inilah ajaibnya hubungan antara manusia dengan Allah. Allah ni kemuncak zat yang paling kita sayang. Kita sayang Allah. Sebab itu yuhibbullah wa rasulah. Ada kita dia sayang Allah dan Rasulullah. Tidak beriman kita sehingga kita sayangkan Allah dan Rasulnya. Sayangkan Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia sebut tentang hadis ini takut Allah. Takut Allah ini bergabung dengan sayang kepada Allah. Biasanya lain daripada Allah, selain daripada Allah, bila kita takut, kita tak sayang. Allah kita sayang dan kita takut. Tangisan kita kerana kita takutkan benda lain ialah tangisan kesakitan. Kita takut satu benda, kita menangis, kita risau. Tapi tangisan takutkan Allah, 7 golongan yang Allah akan lindung pada hari akhirat. Antaranya ialah apa? Rajulun zakarallah khalian fafadat aynah. Lelaki yang mengingati Allah bersendirian, kemudian mengalir air matanya. Yang ni termasuk 7 golongan yang Allah lindung pada hari kiamat kelak. Menangis takutkan Allah ni ada suatu nikmat yang besar, nikmat yang tidaklah dapat difahami melainkan orang yang menangis itu sendiri. Sebab itu mudah-mudahan tak ada lah di kalangan kita ini yang tak pernah menangis kerana ingatkan Allah. Mungkin satu orang tu tak menangis setiap hari, tapi ada waktunya dia akan menangis ingatkan Allah. Sehingga Nabi SAW minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada mata yang tak pernah menangis kerana khusyuk kepada Allah. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min ainin la tadma wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon kepadamu daripada mata yang tidak menangis, daripada diri yang tak pernah puas, dan daripada jantung hati yang tidak khusyuk. 3 hal yang Nabi SAW minta lindung dengan Allah Ta'ala. Dan kita pun kena minta berlindung dengan Allah Azza wa Jal daripada 3 hal ini. Dalam sebahagian riwayat ditambah dengan benda-benda yang lain. Wa min da'watin wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak didengari. Yani Allah tak terima doa. Allah ni Sami'ud du'a. Allah ni mendengar, maha mendengar doa. Sebab itu ditanya Ali bin Abi Talib, berapa jauh antara bumi dengan langit? Sesingkat doa yang mustajab. Mustajab ya doa, singkat. Ya Rabb, dia terima terus. Walaupun langit dan bumi ini begitulah jauh. Amerika kononnya lah turun ke Mars, turun ke Marikh. Dunia beri perhatian. Berapa
ratus hari baru dia nak sampai. Itu yang dekat dengan kita. Tak payah tanyalah planet-planet yang jauh. Galaksi kita ni baru satu dibandingkan dengan tak tahulah bilion, ratus bilion bagai lautan, bagaikan pepasir di tepi lautan, kata ahli astronomi. Banyaknya galaksi ni. Kita ni baru debuan daripada satu galaksi. Langit tak tahu jauh mana, tetapi sampai ke langit dengan Ya Rabb, Allahumma, Ya Allah. Didengar oleh malaikat di langit, mustajab doa kita di bumi. Nabi SAW tunjukkan contoh kepada kita tentang solat yang mana baginda SAW menangis dalamnya. Dan kita disuruh untuk cari sebab supaya kita menangis khusyuk kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selain daripadanya, Nabi SAW pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran padanya. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, Quran turun kepada baginda. Nabi kata, Iqra' alayya, baca Quran padaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alayka wa alayka unzal. Adakah aku nak baca kepadamu sedangkan Quran itu turun kepadamu, Quran itu diturunkan? Aqra'u alayka wa alayka unzil. Adakah aku akan baca padamu sedangkan Quran itu turun kepadamu? Nabi kata, aku nak dengar. Uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka nak dengar dia daripada orang lain, supaya orang lain baca. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa qara'tun nisa, aku baca surah Nisa, surah An-Nisa. Ayat apa Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa? Sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti, kata Allah, apabila kami membawa bagi setiap umat itu saksi, dan kami membawa engkau menjadi saksi ke atas mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia dengar Nabi kata, kaf, amsik, cukup. Fara'aitu ainaihi tadhrifan, aku lihat matanya menangis. Yakni Nabi sayu ingat bagaimana di akhirat nanti Nabi akan terpaksa menjadi saksi terhadap umat ini. Nabi minta Abdullah bin Mas'ud baca. Sebab itu kita ni sebesar mana pun kita qari ke apa, kadang-kadang kita pergi dengar orang lain baca, dia menyentuh kita. Demikian juga kita penceramah ke apa, kita dengar orang lain baca, kita dengar nasihat orang lain, kita dengar, kadang-kadang ia menyentuh diri kita, hati kita. Mungkin daripada mulut kita sendiri tidak tersentuh apabila mendengar orang lain. Mungkin orang lain tu kadang-kadang orang biasa sahaja, tapi datang nasihat yang ikhlas, mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu banyak mendengar
daripada banyak sumber, terutama daripada orang-orang yang ikhlas di dalam nasihatnya. Kita dengar, tak kira siapa-siapa, kita pergi, orang bagi nasihat yang baik, kita dengar. Mungkin tengok dia tu biasa saja, tapi mungkin nasihat dia memberi manfaat. Mungkin dari segi keilmuan ke apa, mungkin kita rasa, kita lah rasa, orang lain mungkin rendah pada kita ke apa, di atas kita rasa kita tu. Tapi mungkin nasihatnya bermanfaat, memberi kesan kepada diri kita. Maka sebab tu kita disuruh pergi dengar. Kalau ada imam yang bacaannya lebih sedap, kita pergi dengar bacaan imam tu. Terutama apabila kita salat, masa subuh, masa isya, masa maghrib. Sebab itu kita juga disuruh bangun malam salat. Kita baca Quran pada siang hari, baca juga. Tapi innalaka fin nahari sabhan tawila. Siang ni kita sibuk. Allah suruh kita bangun malam. Bila bangun malam kita baca Quran, Quran lebih masuk dalam diri kita. Mungkin siang kita zikir ke, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita istighfar juga, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi bila malam 1/3 yang akhir, kita lebih terasa dalam kesunyian itu makna istighfar kita. Sebab itu Allah suruh kita, walaupun dia dah bagi kita fardu 5 waktu, dia kata kat Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam kecuali sedikit. Bangun. Dan ini adalah hal Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Mutarrif. Para ulama menyebut bahawasanya ada beberapa sebab manusia ini menangis. Hak ni menangis betul lah. Ada tak menangis palsu? Ada orang menangis palsu. Tu yang daripada berlakon drama menangis palsu. Quran ada cerita tentang menangis palsu. Waja'u abahum isya'an yabkun, dalam surah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tu setelah dia pergi ambil Nabi Yusuf, dia bubuh dalam telaga, dia pergi ambil kambing, dia sembelih, dia ambil darah kambing, dia bubuh di baju Yusuf, dia balik pergi jumpa bapa mereka saudara-saudara Yusuf ni, Al-Asbat, saudara-saudara Yusuf ni, dia pergi, dia habaq kat pak dia. Quran kata waja'u abahum isya'an yabkun, mereka datang kepada bapa mereka pada waktu senja, pada waktu malam, menangis. Menangis ni menangis burung, nangis sedih lah. Kata Yusuf, kami ni duk pergi main-main, duk main sama kami, tak perasan ke Yusuf rupanya serigala makan dia. Nangis yabkun. Tapi menangis apa? Menangis tipu. Yang ni manusia ni boleh nangis tipu. Sebab itu menangis ni tak boleh jadi bukti di mahkamah. Hakim tak boleh tengok, ui dia menangis ni, takkan salah kot sampai menangis. Tak boleh jadi hujah. Ada orang menangis tipu. Siapa tipu ni? Anak-anak Nabi Yaqub. Bukan anak Pak Kop ikan. Anak-anak Nabi Yaqub menangis tipu, buang saudara mereka dalam telaga. Yang kita cakap ni menangis yang benar, menangis yang terbit daripada jiwa manusia. Ada beberapa jenis. Sebahagian para sarjana sebut 7, Ibn Qayyim sebut lebih lagi daripada 7. Dia ada program reality TV
program pelakon tu, saya pun kenal kat pelakon-pelakon ni. Dia kata ada cara ni nak bagi menangis ni. Kan kita tengok dia berlakon kan, dia menangis. Kita hak duduk di rumah pun pergi menangis sekali. Dia pun menangis tu dapat duit. Kita menangis kena bayar bil Astro. Depa ada cara dia macam mana dia nak bagi air mata dia keluar tu. Kan? Ada program reality ni yang membabitkan kadang-kadang pendakwah lah apa ni. Tuan-tuan tengoklah lah ni, saya tak tahu ada ke tak. Saya rumah saya tak ada TV. Ada lah TV tu, tapi TV saya tak ada. Kena pergi rumah sebelah tengok. Tapi hak dululah cerita ni. Bila nak jadi pendakwah ataupun penceramah tu, dia akan ajak skill. Macam mana ceramah macam nak menangis, ceramah macam dengan sedih. Dan kita tahu itu semua bukan menangis betul. Itu semua menangis di skrip. Sebelum dia nak menangis depan pentas tu, dia dah try dah menangis 3-4 kali masa latihan ni. Menangis tu tak kira. Menangis tu kalau dia menangis dalam solat, batal. Dan ceramah ni dia bukan macam tu. Menangis tu tak tahulah. Kalau pelakon orang panggil menangis cari makan lah kan. Tapi sebab tu kalau kita jadi imam pun kita tak boleh sampai tayat ni aku nak buat macam menangis sikit lah. Lepas tu kita pun buat suara menangis sengaja, batal salat. Kalau memang dia menangis sungguh, dia tak batal. Dia lah yang tahu apa batal ke tak. Dia kata dia apa bagian tahu aku sungguh ke aku buat-buat. Allah Ta'ala tahu. Ada beberapa sebab orang menangis. Satu, orang menangis kerana suka. Orang suka orang menangis, seronok sangat orang boleh menangis. Menangis juga, menangis tu tak ada pahala apa-apa. Tapi kalau dia menangis dia syukur, bolehlah dia syukur, alhamdulillah, dia sebut dia syukur. Satu, menangis kerana sedih. Boleh tak kita sedih hal dunia ke hal apa kita menangis? Boleh. Nabi SAW masa meninggal anak baginda Ibrahim, Nabi menangis. Kan kita setengah orang dia fikir nangis apa, dunia semua ni. Nabi menangis. Abdul Rahman bin Auf dia tengok Nabi menangis. Dia kata, wa anta ya Rasulullah, engkau pun menangis kau ya Rasulullah. Kan kita semua tahu, maksudnya kita semua tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Anak Nabi kembali kepada Allah, Nabi juga akan kembali kepada Allah. Jadi di atas benda tu barangkali dia fikir, wa anta ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya ibn Auf, innaha rahmah. Wahai anak Auf, yang nama dia siapa? Abdul Rahman ibn Auf. Innaha rahmah, sesungguhnya ia adalah rahmat. Rahmat. Orang sayang ke keluarga, sayang. Innal aina tadma wal qalba yahzan wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata menangis
wa innal qalba la yahzan, dan jantung hati berduka cita. Tapi kita tidak akan menyebut melainkan apa yang Tuhan redha saja. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami ini dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim, anak Nabi, benar-benar berduka cita. Sebab tu ada orang berduka cita. Saya satu orang, banyak orang lah, ada mai jumpa saya cerita. Orang tua ada, orang muda ada, isteri meninggal. Isteri meninggal, duka cita dah. Tiap hari pergi kubur, ziarah. Malam duduk ingat, masuk dalam rumah ingat, menangis. Dia tanya saya, adakah saya ni termasuk orang yang tak redha dengan ketentuan Tuhan? Saya kata tak. Redha duduk di dada kita. Mata menangis, Nabi pun menangis dengan kematian Ibrahim. Bahkan Nabi kata, innaha rahmah ya ibn Auf, sesungguhnya ia adalah rahmah wahai ibnu anak Al-Auf. Kalau isteri mati boleh duduk gelak, babak isteri kau matilah kemarin. Oi, kacau macam tu. Tak ada rahmah. Sebab tu Islam bagi wanita, suami mati 4 bulan 10 hari, supaya tak nampak gopoh kita tu. Di samping hikmah-hikmah yang lain, masalah rahim dan seumpamanya. Kena insan. Sebab tu orang ni bila dia tak kena bala, dia tak tahulah. Allah kena macam tu sikit nak sedih dah. Tak kena, orang kata tak kena ke batang hidung dia. Kena ke dia tahu sedih. Tidur tak lena, fikir tak habis, sedih. Cuma Nabi kata, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dalam riwayat, wala naqulu ma yusqitu rabba, kami kita tidak akan kata apa yang memurkakan Tuhan. Sedih, tapi tak sebutlah, ya Allah kenapalah kau matikan dia duk muda lagi. Saya tak sebut. Kenapalah pergi ambil dia dulu, kenapalah tak ambil aku sekali. Saya tak sebut. Saya tak sebut. Itu memurkakan Tuhan. Apa yang kita sebut? Apa yang Allah redha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedih. Nabi juga sedih bila kena bala. Kalau sebab itu orang yang kena bala, kena kesedihan, kadang-kadang kita tengok macam tak bala, tapi dia sedih. Ujian Allah untuk dia. Allah bagi fadilat kepada dia di atas apa yang berlaku kepada dia, pahala. Kadang-kadang orang zaman sekarang ni banyak penyakit kemurungan. Saya terima email banyak, murung dah. Dia tak tahu, sedih dah. Susah hati, sedih, murung. Ini satu penyakit yang tak ada ubat, melainkan istighfar, zikir, tahajud. Banyakkan la haula wala quwwata illa billah. Mengingati mati, mengingati kehidupan akan berakhir, mengingati dunia ini sementara, kehidupan sebenar ialah syurga. Syaitan, waswasus syaitan
dia bisikkan duka cita pada dia. Asyaitanu ya'idukumul faqra, kata Al-Quran. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Saya ada jumpa satu hamba Allah, duit banyak tuan-tuan, jutawan. Tapi bila duit dia hilang sikit-sikit, duit dia hilang lah. Ada laki apa, kereta dia ke apa, dia jadi duka cita yang besar. Isteri dia mengadu, duit dia banyak lagi, tapi kerana berlaku kejadian yang dia rugi sikit dalam perniagaan dia, dia buat keputusan dia tak mau dah bayar zakat, takut duit ke duit korang lagi. Asyaitanu ya'idukumul faqr, syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Sebab tu kekuatan manusia ni, dia tak boleh dapat duduk seorang-seorang duduk pergi masuk kursus motivasi kuat, lepas tu menyanyi lagu kita boleh, kami boleh ke apa. Dia tak jadi. La haula wala quwata illa billah. Dengan sungguh-sungguh banyak kan, ratusan kali banyaknya. Bukan untuk orang, untuk kita dengan Allah Ta'ala. Bukanlah tempat jumpa orang sikit, la haula wala quwata illa billah, la haula, tak payahlah untuk tunjuk ke orang. Melainkan benda tu kita tak tunjuk, terkeluar daripada mulut kita, itu hal yang lain. Ada orang menangis kerana terkejut orang menangis juga. Yang ni pun tak nak pahala-pahala, biasalah terkejut dia menangis. Ada orang kerana riak dia menangis. Tapi menangis yang kita bincang ni ialah menangis kerana takutkan Allah Azza wa Jalla. Masuk betul? Masuk ya? Azan lah. Sebelum kita jawab soalan, saya lupa tadi sebab Mutarrif bin Abdullah Ibn Sikhir ni tabi'i maksudnya dia adalah tabi'i. Dia lahir pada zaman Nabi SAW, cumanya dia tak bertemu dengan Nabi SAW. Meninggal pada tahun 86 Hijrah. Dia antara orang saleh, yakni antara wali-wali Allah yang saleh. Bapa dia Abdullah Ibn Sikhir adalah merupakan sahabat Nabi SAW. Saya nak jawab beberapa isu sebelum jawab isu lain yang nanti yang sebahagian mungkin, walaupun saya dah tulis jawapan ni, tapi saya nak sebut untuk orang yang mungkin dia malas membaca, dia suka mendengar. Jadi ada orang dia suka mendengar, dia malas baca. Ada seorang dia baca, dia malas mendengar. Dua-dua. Yang bagusnya kita membaca dan mendengar. Kita timbul isu balik, ni bukan isu baru, isu lama, tentang bukan Muslim menggunakan nama Allah Ta'ala. Ini rentetan daripada keputusan mahkamah. Dan kita kena tahu bukan Muslim, khususnya Kristian di Sabah dan Sarawak ni sekian lama mereka memang menggunakan, dan mereka ada undang-undang yang lain dalam hal itu. Cumanya kita, sebelum saya nak bahas hal ni, di Negeri Perlis ni kita 12 tahun yang lepas, pada tahun 2008 bulan Jun 2008, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa memutuskan tiada halangan orang bukan Islam menyebut nama Allah dan memanggil Tuhan dengan nama Allah. Yang ni kalau kita jumpa asing kata hari ini Tuhan Allah turun hujan, tak apa, jangan duk pergi kata asing. Kerana ada beberapa benda nak kena faham. Ni yang dengar ni dia kena dengar pergi habis pun dia faham. Isu guna nama Allah, tak boleh guna nama Allah ni di kalangan bukan Islam ni, ini isu di peringkat Malaysia. Di peringkat Malaysia. Tempatan lah. Hal ini, isu ini tidak ada di negara lain. Kerana kita mempunyai latar tempatan yang tersendiri. Di negara Arab, dia tak timbul.
Sebab Yahudi, Kristian, hatta orang musyrikin pada zaman Nabi SAW pun memang dia sebut Tuhan tu Allah. Sebab itu bapa Nabi kita nama apa? Abdullah. Bukan Nabi yang buah nama bapa, memang Abdullah. Orang musyrikin Mekah bila mereka tawaf Kaabah, mereka sebut apa sebelum Nabi datang? Mereka sebut juga labbaik Allah. Mereka tulis perjanjian kepung Nabi tu dengan Bani Hashim tu, mereka pelekat di Kaabah, gantung di Kaabah. Kepala perjanjian tu, persetujuan mereka kata bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Yang lain baru masuk Bani Hashim. Sebab tu sirah kata anak-anak makan semua kecuali tak makan tanaman Allah tu saja. Dan memang mereka memang menyebut Allah. Dengar pergi habis dulu, lagi belum kesimpulan lagi. Di Malaysia, selain daripada isu Kristian ini, ada agama yang memang dia sebut Allah dalam buku dia, iaitulah agama Sikh. Tahu agama Sikh? Orang Sikh ni Tuhan dia memang Allah. Walaupun dari segi sejarah agama dia ni datang kemudian daripada Islam. Pada sisi pengkaji-pengkaji agama, dia melihat, dia cuba gabungkan antara agama-agama. Tapi dia datang kemudian, tetapi dia memang teks dia menyebut Tuhan tu namanya, dia panggil Tuhan tu Allah. Pasal dia ada pengaruh Islam juga dalam tu. Dia datang kemudian daripada Islam. Orang bukan Islam di negeri kita ni, di negara kita ni, ada yang menyebut Allah juga. Ada lagu-lagu negeri yang memang menyebut Allah. Bila rakyat dia kena menyanyi, Allah selamatkan duli tuanku, rakyat mohon merestu di bawah duli tuanku, semua banyak. Lagu-lagu ni, lagu negeri yang dinyanyikan oleh rakyat negeri, yang memang ada perkataan Allah, dan lagu ini merangkumi sekalian rakyat. So nak faham latar isu tu dulu baru boleh kita pergi. Ada juga bukan Islam yang gunakan juga kalimah Allah ni ketika bertugas, seperti perkataan Allah pada logo polis. Ada tak polis yang bukan Islam di Malaysia? Ada. Artinya dari segi realitinya benda tu berlaku. Apa isu dia? Sebelum kita nak pergi isu, nak bagi faham hal ni. Apa stand Quran kepada orang yang sebut Tuhan ni Allah, sedangkan dia tak beriman macam mana Islam ajar? Banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut tentang mereka ni. Antaranya dalam surah Al-Ankabut, Allah kata, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Jika ditanya mereka siapakah yang menurunkan hujan daripada langit, menurunkan air daripada langit, dan menghidupkan bumi setelah ia mati, nescaya mereka akan menjawab Allah. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Tetapi kebanyakan manusia ini tak ada, kebanyakan mereka tu tak ada akal, tak berakal. Kata Allah tapi buat benda tak taat Allah. Banyak lagi ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika ditanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka kata Allah. Allah suruh puji, tak apa, baguslah. Cuma pasal tak beriman. Lebih daripada itu ialah, ataupun
berhubungan dengan itu ialah Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang peranan jihad. Peranan jihad. Apa Allah kata? Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Walaula, jika tidak Allah jadikan manusia itu berlawan antara satu sama lain, lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Nescaya akan dibinasalah rumah-rumah ibadat orang-orang ahli-ahli ibadat rahib, dibinasakan gereja, dibinasakan sinagog, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid yang disebut di dalamnya nama Allah banyak-banyak. Dr. Wahbah Zuhaili Ibn Kathir sebut dalam tafsir Ibn Kathir sebelum daripada itu, Wahbah ni tafsir kemudian menukilkan kalam Ad-Dhahhak, menyatakan bahawasanya yang disebut dalamnya nama Allah banyak-banyak tu semua tempat-tempat ibadat tadi. Walaupun ada masalah mereka ni, tapi memang ada sebut nama Allah. Sebab tu dalam peperangan Islam kata jangan musnahkan gereja, jangan musnahkan rumah ibadat Yahudi, jangan terpelihara. Nabi SAW buat perjanjian dengan Quraisy. Nabi buat perjanjian dengan Quraisy. Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr, wakil Quraisy. Suhail kata, ma nadri ar-Rahmanir-Rahim. Kami tak tahu apa dia ar-Rahmanir-Rahim. Uktub bismikallahumma. Tulislah dengan namamu ya Allah. Suhail wakil Quraisy buat perjanjian dengan Nabi. Ali tak mau tulis tu. Kepala Quraisy. Nabi dia tak apalah. Tulis dia mau. Bismikallahumma. Dengan namamu ya Allah. Maksudnya mereka sebut Allah. Nabi tak kata kamu jangan duk sebut nama Allah. Tak. Itu persetujuan mereka dengan Nabi SAW. Artinya yang Islam tentang bukan mereka sebut nama Allah. Yang Islam tentang ialah syirik mereka, penyelewengan mereka, dan salah mereka di dalam menyifatkan Allah Azza wa Jalla. Qad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Maka telah kufurlah orang yang mereka yang telah menyatakan Allah itu tiga daripada yang tiga. Inna Allaha thalithu thalatha. Allah tiga daripada yang tiga. Allah Quran kritik yang itu, bantah yang itu. Sebut Allah tu sebagai Tuhan yang sebenar, tak ada isu. Maka dalam konteks Malaysia, walaupun kita itu pendapat kita kata kena ada beberapa syarat kalau mereka nak guna. Yang pertama ialah kalau mereka nak sebut Allah, hendaklah merujuk kepada Tuhan yang sebenar. Bukan pergi ambil Allah bubuh kat berhala, pergi bubuh kat kuil Allah, pergi bubuh kat tokong tulis Allah. Yang tu tak boleh. Sebab Quraisy pun punya sesat dia, beratus berhala di keliling Kaabah, dia tak bubuh nama tokong dia tu berhala Allah. Dia boleh Manat, Lata wal Uzza, Lata wa Uzza. Dia tak panggil tokong dia Allah. Jadi kalau nak guna Allah, hendaklah merujuk kepada Allah yang sebenar. Kalau dia kata hari ini Tuhan Allah bagi turun hujan, betul. Kalau kawan kita mai ziarah kita, kalau depa panggil depa mai sebut Allah tu dalam konteks yang sebenar, kita tak bantah. Kita sakit, kawan kita mai ziarah kita, dia kata kat kita, oh semoga Tuhan Allah sembuhkan awak. Awak Kristian, jangan sebut Allah. Kata semoga Jesus sembuhkan awak. Takkan nak suruh macam tu. Betul lah tu disebut.
Hari ini pun Allah bagi turun hujan, Allah bagi sedikit rezeki. Oh, dia cakap pandai. Dia kata, hang jangan sebut Allah bagi rezeki ya. Hang sebut nama Tuhan hang. Tak boleh lah macam tu. Dia dah sebut yang betul. Yang salah tu bukan dia sebut Allah. Yang salah tu bukan sebut Allah. Yang salah tu apa? Syirik tu yang salah. Jangan kita pergi betul yang tu. Kita patut perbetulkan. Kita kata, betul dah Allah tu hujan. Patutnya hang janganlah pergi doa selain daripada Allah Ta'ala. Yang tu yang patut kita perbetul. Dan kemudian, kalaulah mereka akur, macam orang kita pergi, saya duduk Jordan dulu, Bible Arab ni masih ada Bible Arab ni memang Allah lah. Daripada awal lagi sifir takwin tu, masa penciptaan lagi dia memang Allah. Semua Allah, Allah, Allah Alil Qadir, Allah, Allah, semua Allah. Sama-sama dia pun cakap Allah. Dia memang begitu daripada asal ya. Jadi kalaulah kita tengok ada orang bukan Islam, macam Sikh, dia berdoa pada Allah. Kalaulah ada orang Kristian, cuma kita kena tahu gereja ni, hak di Malaysia ni timbul beberapa persoalan. Sebab sebelum ni dia tak panggil Allah pun. Sebelum ni dia tak panggil Allah. Saya ada kawan saya tadi daripada Melaka, dari gereja daripada Melaka, daripada Petaling Jaya. Dia kata dia tak ada isu sebab sebelum ni dia tak pernah, dia sebut God ya, my Lord, dia tak sebut Allah. Jadi kenapa tiba-tiba sehari dua ni nak sebut Allah pula? Macam ada hidden agenda. Itu yang orang Islam question mereka. Kalau asal dia sebut Allah, tak apalah. Maka kita kata kalau dia nak semayang antara dia dengan Tuhan dia, dia sebut Allah, kita tidak ada masalah. Kita tak kacau semayang orang. Kalau dia semayang, Allah berilah kesembuhan pada kami, ambil pergi kat dia. Tapi kalau dia mempersendakan nama Allah, dia ambil perkataan Allah tu, dia pergi bubuh di tempat-tempatnya, dia kata ni Allah kami, kita kena ambil tindakan dia. Dia mempersendakan. Kemudian orang bukan Muslim boleh sebut Allah, tapi tak boleh provoke, menimbulkan provokasi, supaya bila orang sebut ni dia menjadikan orang marah, dia lukih Allah lah, Allah, ini semua menimbulkan kemarahan kepada, menimbulkan bantahan kepada orang Islam. Kalau dia sebut cara yang betul, dia kata semoga Allah panjangkan umur awak, okey lah, tak apa lah. Boleh tak dia hantar surat kat kita kepada, to my good friend, may Allah bless you. Kita pun tengok, member aku, dia ni bukan Islam, dia sebut Allah. Kita snap, kita buat report. Tak payahlah. Betul lah, may Allah bless you. Sekali kalau dia kata may Shiva bless you, kita pun marah. May Jesus bless you, kita marah lah. So kita tengok dalam konteks apa dia sebut. Kalau dengan tu, maka pihak kerajaan kita mencadangkan, bagi saya lah bukanlah besar kerana isu ini, kerana di mahkamah di Sabah dan Sarawak memang telah mereka gunakan sejak dulu. Supaya yang menjadi kekuatan untuk kerajaan ialah meletakkan syarat-syarat supaya tidak menjadi persendaan. Kalau kita kata totally mereka tak boleh guna, kita pun tak boleh guna, mereka tak boleh guna lambang polis, mereka tak boleh juga menyanyi lagu-lagu negeri yang ada kalimah Allah. Mereka pun tambahan Cina di Kelantan macam-macam. Oh, insyaAllah nanti saya pergi. Ini Islam dia duk kawan dengan Melayu lama, takkan nak suruh pergi tangkap dia pula. So in what context dia guna kalimah itu? Ini bagi mereka yang bertanya hal ni, supaya kita orang Islam rasional dalam isu-isu yang seperti ini. Kerana teks kita based on our text. Quran kata apa? This is more to urus takbir, siasah syariah.
administratif kerajaan yang ada ni ataupun sebelum ni ada timbul dah benda ni, macam mana nak diuruskan supaya benda ini tidak menjadi satu provokasi ataupun tak jauh juga menghalang apa yang menjadi hak yang dibenarkan oleh Allah. Sagi kita pula tak benarkan orang bukan Islam nak sebut Allah dalam konteks ni. Kalau ditanya kita siapa Tuhan yang sebenar, kita kata Tuhan yang sebenar Allah. Jadi Allah lah Tuhan sebenar. Awak jangan sebut. Awak tak boleh sebut. Takkan kita kata gitu ke dia? Dia tak masuk Islam lagi. Dia kata siapa Tuhan yang sebenar? Kita kata Allah Tuhan yang sebenar. Allah yang mencipta. Jadi Allah yang kamu tak boleh sebut Allah. Dia bolehlah sebut Allah kalau konteks dia betul. Kadang-kadang orang Islam kita ni dia pakai syok semangat, dia pun tak faham apa. Jadi tak betul. Wallahu taala alam. Ada soalan? Kita malam ni ada 2 program. Selepas ni saya ada program dengan Imam Masjid Aqsa live di ni Zoom lah. Zoom lah. Zoom. Jika tak ada soalan kita akan ni. Tuan-tuan ada soalan? Senyap ya semua satu masjid. Macam harum manis tak mau nak keluar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.